Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Ahyat Ishak Show, di mana Ahyat Bercadang kita nak menyampaikan ilmu hartanah dan nak mengulas 4 perkara ni: hartanah, personal finance, kewangan, ekonomi dan bisnes. Dan alhamdulillah, sebenarnya dah lama dah buat Ahyat Ishak Show ni. Dia bermula dari pandemik, actually masa pandemik 2020. Masa raya pun setiap hari buat Ahyat Ishak Show ni, dengan jemputan tetamu-tetamu yang Ahyat bawa khas dari dalam kalangan mentor-mentor pejuang hartanah. So Ahyat nak teruskan Ahyat Ishak Show dan membawakan topik-topik yang menarik, topik-topik semasa dan relevan kepada anda. Mungkin anda minat 4 topik ni: hartanah, kewangan, bisnes dan ekonomi. Dan itulah yang kami akan lakukan. Kita akan ulas dalam podcast secara santai, tapi tidaklah terlalu santai. Kita pun nak perkongsian yang memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua, pendengar mungkin, penonton di YouTube, pendengar di podcast. Okey, dan hari ini kita nak terus lompat dan terjun dan terjah kepada topik hari ini. Kita bawakan khas seorang anak muda. Masih bolehkah kita gelar beliau anak muda? Nanti kita akan tanya. Dan hari ini kita nak bercerita tentang anak muda. Fokus dia ialah anak muda, 2 isu dia: hartanah dan kewangan, Anak muda, hartanah dan kewangan. Dan bersama dengan saya, alhamdulillah, saya sangat-sangat berbesar hati kerana tetamu kita sudi menerima tawaran pelawaan kita, jemputan kita ke podcast Ahyat, podcast hartanah nombor 1 di Malaysia dan di dunia. Okey, self claim. Dan beliau yang kami jemput is the one and only Azim Sulaiman. Oh, yay! Fist bump. Okay, alright. Okay. So, thank you Ahyat Alhamdulillah, kerana sudi menjemput ke podcast hartanah nombor 1 di Malaysia dan di dunia. So, saya sangat berbangga hari ini dapat menjadi salah seorang daripada guest dalam podcast nombor 1 di Malaysia ni tentang topik hartanah. So, which is for me, tak ada lagi saya rasa podcast hartanah. Mungkin ada lah, tapi dia tak sama. Kita special kerana kerusi kuning. Bukan beg kuning. Beg kuning. Kita kena buat beg kuning lah lepas ni. Okay. So Azhar, macam mana? Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sihat. Saya nak tanya ni, sarapan pagi ni. Sarapan pagi. Apa sarapan pagi tadi? Sarapan pagi actually saya tak sempat lagi sarapan. saya dah agak dah jawapan tu. Tapi selalunya Azim akan sarapan yang istimewa kan, yang dimasak oleh mak. Wow, oleh mak. So actually pagi ni sebab excited nak jadi guest tetamu untuk podcast hartanah nombor 1 kat Malaysia ni. So saya skip breakfast. Ini kira ada ikut apa-apa ke? Intermittent fasting ke? Tak ada. Actually memang saya memang jenis jarang breakfast sebenarnya. Okay. So saya memang lebih biasa terus brunch je. So jarang breakfast. Okay. So macam Ahyat pagi ni is very interesting morning. It's a very powerful morning. So biasanya pagi-pagi urusan anak-anak, dah hantar dia orang ke sekolah. Of course, breakfast dengan anak-anak, that one is like my number 1 favorite thing to do lah in the morning. And then dah hantar, and then terus datang ke office. Alhamdulillah, gym ke office dah siap. So the private gym for the office sudah siap. Hari ni kira official. Hari ni official. Wow. Dah siap dua-dua. Semua boleh lah. nanti kita ke Boleh dipersilakan atas jemputan. Okay. And then siap mandi, siap duha, semua urusan-urusan pagi. On the way dah masuk surat pagi. Wow, it's such a amazing start to the morning. Lepas tu pula nak menyantuni tetamu Azim Sulaiman dalam studio podcast kita hari ni. So I'm very excited. Kita nak bercerita tentang anak muda. So Azim, yes. Sebelum kita nak bercerita ni, saya ada beberapa soalan rapid question. Yang ni tak diberitahu kepada tetamu kita kan. So I think we keep it that way lah, SOP. Tetamu tak boleh tahu lah apa rapid question lah. Okay. Soalan panas lah. Soalan panas. Okay. Azim, so nanti sebenarnya antara soalan yang Ahyat akan tanya lah, tapi yang ni nak rapid question dan jawapan dia pun nak kena rapid. Short and sweet. Jawapan dia pun kena rapid. Okay. So hartanah. Anak muda ni beli kereta ke beli rumah dulu? Beli kereta ke rumah dulu? Nanti boleh explain. Okay. Alright. So
Kereta dulu. Kereta dulu, okey. Kahwin dulu ke rumah dulu? Kahwin dulu. Kahwin dulu, okey. Rumah dulu ke, rumah untuk duduk ke atau rumah untuk investment? Rumah investment. Rumah investment, okey. Kalau beli rumah untuk duduk sendiri, katakan rumah idaman lah. Okay. High rise ke landed? High rise. High rise. Oh, okey. Dekat dekat lokasi mana? Klang Valley. Klang Valley. Okey. Apa lagi? Rumah idaman, bukan rumah untuk settle down kan? Rumah idaman. Rumah idaman. Klang Valley. Ada tak specific area? Specific area not exactly, tapi view dia adalah nampak at least salah satu daripada tower dekat Malaysia, KL Tower ke KLCC ke. Oh, KLCC, KL Tower pun Ataupun atau TRX PNB 118. PNB 118. Oh, ada lagi satu tu yang saya minat, Ilham Tower. Ilham Tower. Memang itu bagi saya. Ilham Tower, Ilham Academy. Tak ada kena dia. Boleh. Adakah boleh shareholder? Bukan shareholder lagi. Yeah, but I think it's really cool. Bangunan yang paling cantik bagi saya ialah Ilham Tower tu lah. Bagi saya. Okay, apa lagi rapid question? Okay lah tu. Okay lah. Alright. Okay. Ni apa filosofi hidup Azim? Filosofi Macam saya, ada satu quote or something yang you pegang. Ni since daripada sekolah lah actually. Daripada sekolah, which is orang kata kalau takut risiko, usah bicara soal perjuangan. Dia mungkin macam politik sikit. Tapi actually Okay. Dia actually adalah relate dengan politik tu. Tapi for me actually benda tu memang dalam life kita lah. Maksudnya kalau kita nakkan sesuatu, macam contoh you nak jadi investor hartanah, nak jadi pelabur hartanah. So kalau you takut tentang risiko, so tak payahlah berangan nak jadi investor. So maksudnya kalau you nak jadi investor hartanah yang berjaya macam Ahyat, yang ada banyak pelaburan hartanah, so you kenalah take that risk. Wow. Ulang balik. Saya suka tu. So kalau takut risiko, usah bicara soal perjuangan. Usah bicara apa? Soal perjuangan. Soal perjuangan. Wow, I love that. Because my kata-kata ajaib, kata-kata keramat dalam hidup saya ialah hidup satu perjuangan. So kalau nak ada perjuangan dalam hidup, kita kena beranikan diri and kena langgar juga risiko-risiko dan bahaya-bahaya tu. Dan risiko tu janganlah kita orang kata membabi buta. Okay. Itu kena bleed. Kena bleed. Tak ada. Itu istilah. Istilah. Okay, itu bukan satu makian ke apa. Jangan membabi buta. Jangan membabi buta. Ataupun lebih sopan jangan menhinzir buta. So maksudnya kita nak ambil risiko tu pun mestilah kita kena calculate lah. Janganlah orang kata you main langgar saja, tu dah macam umpama macam berjudi pula. Kita tak calculate that risk. Adakah risiko tu sesuai dan kita willing untuk ambil risiko tu. So benda tu kena ada calculate jugalah. Okay. So last question. Siapa your role model or your icon in your life? Mungkin my mum. Your mum. Yes. Okay. Apa yang you belajar daripada your mum? First, dia banyak, of course, bila kita cakap tentang mak ni, dia banyak berkorban untuk diri dia berbanding untuk anak-anak. Dia berkorban diri untuk anak-anak. Untuk anak-anak. So benda tu yang kita belajar dalam hidup ni. Bila kita nak sesuatu tu untuk orang yang kita sayang, so kita kena berkorban apa jua untuk kita nak bagi apa yang dekat orang kita sayang tu. Wow. Okay. So Azim sayang siapa? So of course my parents lah. Your parents. Ada ke orang yang kesayangan yang lain? Setakat ni belum ada. Setakat recording podcast ni belum ada. Setakat recording. Kerana kita kena berhati-hati sekarang ni dengan statement dan podcast. Nanti boleh diungkit balik. Nanti dia akan ungkit balik. You tak sayang. Dia boleh backfire. Cakap tak sayang I. Okay. So sahabat-sahabat semua, kenapa Ahyat jemput Azim ni? Ada yang tertanya-tanya. Azim Sulaiman ni, dia menjadi sebenarnya inspirasi anak muda memiliki hartanah. Kerana sebelum dia beli rumah untuk diri sendiri, dia beli rumah pelaburan pada usia 26. Kalau ikut usia tu 26 kan, you belum masuk umur 27 kan masa tu. Betul. Masa itu mungkin ceritalah sikit pengalaman Azim tu beli rumah tu
pada tahun 2020 kan. Betul. Masa tu time pandemic Time pandemic baru lepas PKP lah. So at least time tu dah ni sikit, less restriction sikit, so dah boleh bergerak. Dah boleh keluar so kan. boleh lah pergi viewing juga. So maksudnya kita nak bagi tahu kita orang tidak melanggar apa-apa undang PKP. Yes. Masa itu PKP dah dilonggarkan sedikit. Dan dibenarkan untuk keluar rumah kan. Memang boleh pergi viewing dan sebagainya. Pergi viewing hartanah. Okay, so pada masa tu usia 26 tahun, masa pandemik. So ya, ini sebabnya Ahyat nak jemput Azim, nak memberikan inspirasi kepada anak muda lah kan. What do you think Azim, just this one wasn't a planned question. Okay. Before you nak kenalkan diri, hartanah sebelum pandemik, semasa pandemik and selepas pandemik, Azim perhatikan industri pasaran hartanah tu macam mana? For me, kalau dari segi, of course, bila cakap dengan hartanah ni, kita relate dengan loan lah, ataupun pembiayaan rumah. Bila kita nak beli hartanah, kita akan buat loan rumah. So of course waktu pandemik tu kita tahu PR tengah turun, PR tengah rendah. So waktu tu excited di kalangan rakyat Malaysia, especially orang muda pun yang baru nak miliki rumah pertama tu, dia rasa this is the best time untuk beli hartanah. Okay. Tak ni sangat jauh. Okay, test. Alright. Okay. So maksudnya waktu tu orang rasa OPR tu rendah. So orang rasa this is the best time beli. So mungkin demand waktu tu tinggi, dan that's why juga waktu tu saya ambil decision kalau tak beli that time rasa rugi. But of course dengan bimbingan mentor, dengan dalam tim pejuang hartanah, so kita calculate risiko dan sebagainya, so barulah kita buat decision. Dan berbanding sekarang ni mungkin macam saya pun baru before kita podcast tadi on air, saya ada baca beberapa artikel. So memang dari segi demand tu ada, tapi disebabkan dengan kadar OPR yang makin naik, so orang lebih berhati-hatilah, sebab orang lebih fokus untuk pada perbelanjaan lain, instead of nak menambah hutang baru, menambah komitmen baru. So lebih berhati-hati untuk menambah komitmen ataupun nak buat hutang baru, disebabkan dengan kadar OPR yang sekarang lah. Walaupun kita tahu this month Bank Negara masih kekalkan kadar yang sama, tidak ada kenaikan, tetapi permintaan itu mungkin agak kurang disebabkan dengan OPR sekarang. Ya, in fact kan, ada satu artikel utusan Malaysia actually. Okay. Sekejap, I tengah nak loading ni. Dia pun berapa hari bulan ni 23 Oktober. So last month, 23 Oktober, dia ada menyatakan tajuk dia pun, semakin banyak hartanah berisiko dilelong. Dan antara sebab yang disebutkan dalam artikel ni ialah kerana kenaikan OPR tu. Cumanya Ahyat ada sedikit pandangan berbeza lah pasal OPR ni. Because OPR ni memang kita kena terima satu hakikat, OPR sepatutnya memang around 3% to 3.5%. Betul. Kalau ikutkan ni pun dah back to normal before COVID. Thank you. Sebenarnya OPR bukan naik. Dia OPR dia just back to asal. Back to normal, kembali kepada asal. Exactly. Tapi orang yang membeli hartanah sejak 2020, 21, 22, Mei 2022, dia membeli hartanah ketika OPR paling lantai bawah ni, paling rendah 1.75%. So maybe effective rate untuk membeli rumah, pembiayaan maybe at 2.8, 2.9 lah. I mean depending on your credit score kan. So bila orang membeli pada kadar OPR paling rendah, bila OPR nak kembali kepada asal normal, dia memang akan terasa lah sakitnya. I mean memang kita kena terima hakikat, dan kita tak boleh nak berpura-pura. Memang orang akan rasa sakit bila OPR naik. Cumanya macam investor macam Ahyat atau pembeli rumah macam Ahyat yang memang dah beli sebelum pandemik, so masa beli dulu OPR pun maybe 3.5%. Lepas tu bila turun 1.75%, so lagi enjoy lah. Enjoy lah. Okay, bagus lah. Betul. Best. Dan bila dia naik kembali ke 3%, so just normal je lah, back to normal. In fact, it's still lower than 3.5% dulu. Ya, so dia bergantung kepada bila kita masuk gelanggang, itu akan menentukan tahap sakit kita. Bila so entry tu. Entry tu itulah. Okay, so kita
Okeylah, kita cerita sikit pasal OPR tu kan sebagai isu semasa. Alright, so Azim, Azim kenalkan diri and then kita nak lompat terus ke soalan-soalan yang Ahyat dah susun. Okay, so nama saya Azim Sulaiman. Apa nama ni, dari segi profession sebagai seorang unit manager di Great Eastern Takaful Berhad di bawah agensi Al-Aqias Group, dan juga alhamdulillah saya pun salah seorang daripada mentor ataupun team ataupun coach pejuang hartanah sejak 2017. Sejak 2017. So alhamdulillah, so kali ni dalam sesi Ayat Ishak Podcast, podcast hartanah nombor 1 di Malaysia. Okay, so Azim Ahyat lantik sebagai coach untuk kewangan. Betul. Masa itu fokus pada kewangan anak muda. But right now, I just want you to focus kewangan lah. Because ilmu yang kita kongsikan itu, especially macam level 1 The Property Warrior Program kan, dia sangat-sangat powerful untuk nak perbetulkan, kuatkan kewangan sebelum membeli hartanah lah kan. Alright, so thank you Azim, kenalkan diri dah. So Azim dah beli rumah kan. So boleh tak cerita pengalaman membeli rumah pertama? Kerana kita membayangkan siapa yang sedang menonton atau mendengar hari ini, dia mungkin juga jatuh kepada kategori nak beli rumah pertama. Baru nak beli rumah pertama ni kan. So apa pengalaman Azim? Apa perasaan, apa journey, apa kerisauan, apa ketakutan ketika nak beli rumah pertama tu? Okay, so sebelum saya jawab soalan tu, saya ada soalan juga untuk Ini sesi soalan dengan soalan. Sesi podcast ni kan, so kita santai-santai cakap tadi. So Ayat rasa untuk orang-orang muda hari ni, diorang masih ada keinginan nak beli rumah lagi tak? Wow, actually soalan itu yang saya nak tanya Azim. Dah tersenarai. Dah tersenarai, okay. Saya nak tanya sebenarnya Azim sebagai wakil anak muda, because Azim masih boleh dianggap anak muda kan? Kita dekat Malaysia kata bawah 40 kan, orang muda. Tak, dah ditukar. Belia. 30 ke bawah 30 kan? ke bawah. So Azim sebenarnya ngam-ngam. Sekarang berapa usia Azim? 30. Not yet kan? This year lah. Next month. Next month. Okay, so sekarang ni masih berumur 29 tahun lah. Masih 29 lah. So sebelum Ahyat tanya Azim kembali, okay, menjawab soalan dengan soalan dan saya jawab soalan itu juga dengan soalan. Tak boleh. So okay, jawapannya macam ni. Apa yang saya lihat, tanggapan anak muda kepada hartanah, dia macam semakin negatif. Ya, dia semakin maknanya bila berborak tentang hartanah, anak-anak muda sekarang dia akan bercerita tentang kisah-kisah yang negatif. Maknanya susah, hartanah makin mahal, tak ada harapan. Macam dah tak ada harapan, gaji tak naik, tak setimpal dengan kenaikan hartanah, susah dapat pembiayaan, bank makin ketat, pemilik rumah Yahudi, kapitalis tu pemaju nak untung, kerajaan tak tolong. Nampak tak, dia sangat macam negative side. Dan if you notice, kisah-kisah ini dia banyak menuding jari. It's salah orang lain lah. Thank you. It's semua always salah orang except you. I mean in a cruel way, it sounds like that lah kan. Dia macam salah semua orang, but bukan salah kita kan. But of course begitulah perasaan rakyat bila berdepan dengan sesuatu yang semakin sukar. But I do not deny the fact that pemilikan hartanah, pemilikan rumah sekarang dia makin susah Azim. Banding dengan waktu Ahyat umur 20. Thank you. So banding Ahyat umur 20, exactly kalau ikutkan umur, Ahyat dah sebenarnya 24. Maknanya 22, 23 tu dah nak beli sangat rumah dah. Tapi bila Ahyat tengok balik the SMP, masa tu saya dah berumur 24 tahun. 2003. Okay, so pada ketika itu mungkin tak sesusah sekarang lah. So Ahyat tak adalah salahkan kerajaan. Tak ada harapan waktu tu. Masa tu adalah juga rasa macam susah lah. Actually I usually share this story.
masa nak beli rumah first time, I rasa semua orang nak tipu. Bila Okay, nanti you share. I rasa macam dia ni nak tipu aku ke ni? Betul. Bila jumpa dengan agent, rasa macam agent nak tipu aku. Bila jumpa dengan, bukan agent, bawa owner tau. Lagi sekarang banyak scammer. Oh, lagi sekarang no. And dulu tak adalah seteruk ini bila nak cerita pasal scam. So bila jumpa owner pun rasa macam owner nak tipu. Bila jumpa lawyer, rasa macam ni lawyer dia orang ni, dia orang nak tipu aku lah ni. Dah komplot. Ada komplot. Bila jumpa banker pun macam dia ni bagi tahu aku the real truth ke ni kan. So bila jumpa semua orang, rasa macam semua orang ni is like me against the world. Faham? Sebenarnya diorang tak ada pun nak bohong ke nak menipu ke. It's just that kita tak faham the process. But is it good to have that kind of feeling? It's good to have that kind of feeling because kita akan lebih berhati-hati. Yes, so then I start exactly. asking people. And who are the people that I ask siapa lagi? Orang yang paling dekat dengan kita lah, parents. I ask masa itu pun Ahyat dah mula terlibat dengan, belum sangat rapat dengan sifu-sifu, tapi Ahyat dah ada mungkin circle investors, but usually most of them was Chinese lah. Then of course kita banyak bertanya diorang sendiri yang kita rasa yang diorang nak nipu kita ni. So I banyaklah bertanya lawyer, banyaklah bertanya banker, tanya soalan-soalan yang memang rasa macam diorang nak kena buat mini seminar menjawab ni. Tapi diorang masa itu adalah yang sabar menjawab, ada yang tak sabar menjawab kan. But who cares? I don't know what's going on. Betul. I have to ask. Orang kata malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Oh, dah ada kita banyak bahasa hari ni. Banyak peribahasa. Bagus. Okay, so coming back to Azim. Okay, Azim, how about your first experience? Rasa macam Ahyat ke? Yes, exactly. So bila masa first time nak beli rumah tu, so first dia banyak rasa lah actually. First macam saya cakap waktu tu 2020, waktu pandemic. So dengan OPR naik, macam Ahyat kata, of course Ahyat dah experience before that. Waktu OPR normal memang tinggi 3.5 So waktu tu at that time saya rasa kalau tak beli lagi, time tu pula umur dah nak masuk 26. So rasa macam kalau tak beli sekarang rasa terlambat, rasa tertinggal. Sebab bila of course bila dalam di circle dalam jemaah penjual tanah, actually ramai je lagi yang dah beli umur, even Ahyat sendiri pun umur 24. So ada juga yang lain yang beli awal daripada saya yang 25 dah beli. So kita rasa macam benda tu so diorang dah, so bila aku so macam of course benda tu, of course kalau kita tengok dekat dalam media sosial pun orang cakap jangan comparekan you punya hidup dengan orang lain. Tapi benda tu is natural as a human being. So kita akan rasa, kita akan at some point kita akan comparekan juga diri kita dengan kawan-kawan yang lebih kurang dengan kita lah, sebaya dengan kita. So I think it's good juga kan kita, I guess not compare lah, kita guna perkataan benchmark kan? Kita letak benchmark kat orang supaya kita rasa nak push atau drive it's a pushing kita, factor kan? Betul. So macam saya cakap lah, dia ada, of course dia ada good and positive, bad and negative. So benda tu how kita convert to positive thing lah. So kalau macam kita rasa benda tu kalau terlambat, tengok kawan-kawan yang lain umur 20 lebih dah ada hartanah, so kita try lah untuk make benda tu jadi reality dalam hidup kita. So janganlah macam hanya lihat daripada sudut negatif. Macam saya cakap tadi, kita salahkan bank susah nak dapat loan, kerajaan tak ada bantuan, gaji makin sikit. So which is gaji tu pun antara yang saya sangat berminat untuk nak kupas hari ni. So maksudnya for me dia ada internal and external. Ada internal factor, ada external factor. So internal factor ni maksudnya apa yang within our control, yang kita boleh kawal, yang kita boleh ubah dengan diri kita tanpa perlu nak mengharapkan orang lain. Tapi external factor ni macam saya cakap tadi, soal bank susah nak apply loan, kerajaan tak bantu, mungkin tak ada subsidi, tak ada allowance, tak ada bantuan whatsoever. So benda tu is external factor, di luar kawalan kita, beyond our limit. So yes, kita boleh bising, viralkan dekat media sosial, dekat Facebook, dekat Twitter atau X sekarang ni. Tapi dekat TikTok buat video kan. Tapi benda tu bukannya one night change. So tak boleh berubah dalam immediately. So instead of kita fokus dekat external factor tu, why not kita fokus dekat internal factor tu lah. I love that. I love that. Sebenarnya bila kita
berhenti fokus kepada external factor, barulah perubahan boleh berlaku dalam hidup. Betul. Kerana yang external factor ni, yang luaran ni, kita tak boleh nak ubah pun. Apa kerajaan nak buat, apa bank nak buat, apa orang lain nak buat. Betul. Yang kita boleh ubah ialah apa kita yang buat, apa cara kita berfikir, our mindset kan. Alright, so how does that relate to that first experience tu nak beli rumah tu? Itulah waktu tu dia rasa macam macam takut-takut tu, rasa macam tertinggal, terlambat banding dengan kawan-kawan lain. And at the same time, sama juga Cahaya kata, dia rasa macam semua orang nak tipu. Kan, it's just a weird feeling kan. Betul lah. Dia macam konflik tau. At some point you rasa you terlambat kalau you tak beli sekarang. Tapi at some point pula you rasa benda ni macam orang ni nak tipu aku, orang ni nak tipu aku. So macam konflik. So you nak proceed ke tak nak? So benda tu lah, that kind of feeling. I guess it's kerana takut. Because kita nak buat benda baru yang kita tak pernah buat. So that's why back to my filosofi tadi tu. Kalau takut risiko, usah bicara soal perjuangan. So meaning that kalau kita takut, so sampai bila-bila kita takkan ambil tindakan lah. So end up tengok je lah orang lain beri rumah, kita tak ambil ni. Kalau kita rasa semua orang nak tipu tu lah, so rasa takut-takut tu. But macam Ayat kata, I agree, kita that kind of feeling is good. So benda itulah yang menyebabkan kita berhati-hati dan tidak menghinzir buta mengambil risiko. Dengar je orang cakap, invest je hartanah, confirm untung, confirm buat duit. But reality tak semua hartanah mendatangkan untung. So of course ada kekiraan dia, ada dia punya apa orang kata ilmu lah di sebalik tu, macam mana kita nak kenal pasti. Ada due diligence yang perlu buat. Due diligence kerana dia merujuk kepada kira-kira. So macam mana Azim hilangkan ketakutan tu? So of course macam Ayat cakap juga tadi, Ayat refer dengan orang-orang yang lebih experience. So benda tu lah dalam kehidupan ni lah. So that's why kita tak boleh lah based on diri kita sendiri. So of course kita kena refer kepada yang lebih pakar, yang lebih experience. So kalau nak dalam hartanah ni, so of course lah kita refer lah dekat pejuang hartanah. So takkan nak pergi refer pula dekat ustaz yang mengajar ngaji. So benda tu kita tengok siapa yang pakar ataupun spesialis dalam bidang tu lah. So kalau kita nak dalam hartanah ni, so kita refer lah orang yang lebih arif. So alhamdulillah, seawal saya habis belajar, graduate, saya dah terjebak dalam circle ni, dalam circle pejuang hartanah. So it really helps me untuk membantu untuk menghilangkan ketakutan tu dan take that risk. Dan pada masa itu Azim ada 2 orang abang. Itulah. 2 orang abang. Itu lagi kelebihan. Bantu beli and then bantu viewing. Pergi site visit. Saya ingat lagi momen tu because adalah alasan nak keluar rumah kan masa PKP. Betul. Yang dah dilonggarkan. Yes. And then Dr. Bad, Ahyat kan, kita pergi tengok kita pergi satu rumah tu di satu lokasi tu di Kuala Lumpur tu. Okay. Dan ditut nanti tim akan okay. Dan the best thing is apa yang berlaku, okay, ni kena cerita. Apa yang berlaku ialah kita tengok unit yang pertama. It's like a apartment lah. So kita tengok unit yang pertama. Okay, owner agent bawa owner kan. So kita pun nego, owner tu tak nak berganjak. Okay, fine. So dia tak nak berganjak. And then kebetulan masa tu Azim memang dah aturkan the second with another agent. With another agent kan. Dan kita tengok rumah yang kedua tu, keadaan dia mungkin tidaklah sebersih yang first tetapi tidaklah rosak. Yang bersih ni kita boleh bersihkan. Dia yang penting jangan rosak kan. Okay. Betul. So dia taklah sebersih, but it's livable kerana dah ada penyewa dalam tu. And the best part tu, dia offer satu harga yang even 10% below the first house. And that first house tu pun was about maybe 15% below the market price at that time. So can you imagine, it was already 15% below, and then this one was another 10% kan, around 10%. Lepas tu masa kita keluar kan, agent tu kita borak-borak dengan agent, dan agent tu cakap apa? Dia cakap kita tanyalah, you nak pergi mana kan? I tak pergi mana, I just waiting for the next person. Ada lagi seorang ni nak datang tengok. So saya tunggulah. Saya cakap terus ke Azim, I remember at the corridor, bisik-bisik kan. Agent tengah nak kunci tu. Tak, agent tengah berborak dengan tenant. Masa tu saya cakap, Azim,
kalau you tak beli, I akan beli. beli. Maksudnya you have to make the decision. Masa tu saya ingat lagi muka Azim dia macam cuak, dia macam is it going to be this fast? I thought just nak tengok-tengok and then balik rumah baru fikir. I paksa you beli juga kan. Terus sign booking form. So bayar okay, deposit. can you explain what happened? What was going on masa tu? Apa yang Azim berfikir masa tu? Of course dia bercampur bau juga perasaan tu. Dia ada rasa nervous but at the same time happy lah. Sebab excited lah sebab kira tu my first property, investment property. So dia rasa excited lah waktu tu juga. Wow. Walaupun dia takut-takut tu but rasa happy tu of course ada jugalah. And then kita orang turun, tak tahu nak cari mana, kedai depan tu penuh, dan kita masuk kedai kat dalam tu ada seorang makcik tu, dia pun menyaksikan seluruh prosedur tu dengan ambil gambar lah apalah, dia duduk dalam gambar kita tu, makcik tu ada lagi. Okay, so sign terus, transfer booking, teruslah jadi. The rest is history. The rest is history. Dan alhamdulillah that house is rented. Yeah, maintain. Positive cash flow. Alright, so okay, the details tu nanti kalau ada masa kita nak sembang lah. But I guess maybe there should be a part 2 with Azim lah. But I just want to talk to Azim hari ini lebih kepada tanggapan anak muda kepada hartanah. Azim dia dah tolak soalan tu kepada saya. Bijak dia ni. Kita kena bersedia team, kita kena bersedia dengan tetamu yang nak banyak menyoalkan saya. Sebab podcast is kata santai kan. So santai, and podcast is like perbualan dua hala lah. Okay. It's good. Boleh kita boleh berborak. Okay, so hari ni Ahir nak cungkil apa tanggapan orang muda pasal hartanah. So now I'm asking you the question that you asked me kan. Okay. Apa sebenarnya tanggapan orang muda terhadap hartanah? And I'm going to throw a statement. So it's like a question yang dah bias. Okay, betul ke orang muda dah tak suka lagi hartanah, dah tak minat lagi hartanah? Okay, so I jawab soalan tu based on this article, based on facts lah orang kata article. Kan. Okay, so adakah orang muda ni tak minat beli hartanah? Which is first I agree macam Ayat punya. Bila saya tanya Ayat tadi, Ayat jawab orang muda ni banyak negatif lah reaction tentang hartanah sekarang, dari segi susah nak apply loan dengan bank, dengan soal gaji sikit, soal government tak bantu dan sebagainya. So banyak ke arah yang lebih negatif. But kalau tengok dekat artikel Harian Metro ni, kajian oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia ataupun IRES yang dilakukan kepada lebih kurang 3,500 peserta. So lebih separuh merancang membeli hartanah dalam tempoh setahun hingga 5 tahun dari sekarang. Which is means diorang ada keinginan tu nak beli hartanah tu. Berapa peratus? Lebih separuh. Dia tak sebut exactly berapa persen. So maybe possibly tapi 50+%. sorry, dia kata 91%. 91% merancang memiliki hartanah dalam tempoh setahun ke 5 tahun. Daripada responden lebih kurang 3,500. Wow. So maksudnya keinginan tu ada, desire tu diorang ada. Cuma macam Ayat cakap lah, bila diorang terlalu fokus to negative side, so diorang akan mencari salah yang lain lah. Maksudnya diorang tak cari solusi. Instead of mencari solusi, diorang mencari nak salahkan siapa. But I guess bukanlah dia tidak mahu mencari solusi. Kerana dah dibelenggu dengan perasaan dan tanggapan negatif ni. So diorang dah rasa give up. Dia tak sempat nak berfikir tentang solusi. So and itu sebabnya kita nak kena bantu dari segi ilmu, dari segi semangat, dari segi, sebab itulah kita buat podcast ni. Dan kita bantu dari segi podcast. Okay, maknanya ilmu dan borak-borak secara santai kan. Betul. Okay, what else in that article? Very interesting article. And then macam Ayat tanya saya tadi, rumah idaman. So rumah idaman, kalau ikut daripada yang 91% yang kata diorang merancang memiliki hartanah ni, first dari segi yang menjadi pilihan diorang adalah high rise, sama ada kondominium ataupun apartment studio. Dan barulah last sekali adalah rumah teres ataupun landed. Which is, kalau tanya saya personally, for own stay pun sama juga. Macam sekarang ialah Siti muda Pak Ayat kata, masih lagi bawah 30 tahun. So and then belum berkahwin. So saya punya
dream house untuk kalau nak beli untuk for own stay is high rise. Which is condominium atau apartment lah. Tim pun setuju. Tim technical di Tim belakang podcast tabir pun setuju. Wow. Okey, kenapa? Kenapa tu mungkin sebab first kalau saya lah, dia macam rasalah macam kalau kita pergi vacation, kita pergi duduk hotel, kan hotel biasa of course bangunan yang bertingkat lah. So dia rasa macam kita duduk kat hotel, especially kalau rumah tu kita betul-betul ID tu kita buat cantik macam apa yang kita minat. So rasa macam duduk kat hotel hari-hari ya. And then tapi for me, kalau rumah high rise, dia wajib ada balcony. Oh. For me lah. Kita dah tahu dah. Rumah high rise dia wajib ada balcony. Sebab antara menara-menara tertinggi di dunia Malaysia. Itu kalau the best lah boleh dapat. Tapi at least kalau tak dapat view tu nombor 2. Yang penting ada balcony. Kenapa? Sebab at least kalau rumah landed, you ada porch. So at least you boleh lah santai-santai, healing orang kata. Dekat lepak kat luar. So bila high rise, kalau you duduk tak ada balcony, so you terperap je dalam rumah tu. Especially waktu pandemik hari tu, kita belajar daripada pandemik. So kalau you kena PKP duduk kat rumah je, tak boleh keluar rumah, so rasa jam lah, rasa terperangkap dalam tu kan. So at least bila ada balcony tu, boleh lah lepak kat balcony tu santai-santai, tak kisahlah view apa. Kalau ada view tower tu is a bonus. Atau view gunung, yes, kehijauan. So at least ide tu lah, sama ada view tower ataupun view kehijauan. Is facilities important to you? Okay. Kalau ayat tanya soalan facilities tu, ada kalau dekat mana baca tadi artikel ni apa? Kenapa saya tak jumpa artikel sebelum ni? Dahsyat lah. Ada baca artikel ni. Mana tadi? I tak ingat ada save ke tak. Dan dia kata antara sebab dia nak high rise itu adalah less. Bukan. Itu bukan faktor utama. Itu bukan faktor utama. Faktor utama. Bukan. So maksudnya walaupun high rise, tapi kalau kurang facility macam gym apa semua tu, diorang okey je. Maksudnya as long as mungkin dapat mengurangkan harga rumah tu lebih murah kalau tak ada that kind of facilities. Of course dari segi maintenance lah. Okay. So Ahir ada baca juga a few articles yang baru-baru ni yang menyatakan 60% of segala hartanah yang dijual pada tahun 2023 and it's talking about the first 6 months adalah 60% lebih adalah jenis kediaman. Dan maybe a little bit more than half, nanti I'll get the info correct, a little bit more than half is rumah teres. So dari segi transaksi nampaknya akhirnya rakyat Malaysia membeli rumah teres. Tapi dari segi range itu tadi detail. Dari segi range nanti we can dive into that. That's a good question. Okay, tapi bila bercerita tentang anak muda, kalau diberi pilihan, dia nak beli high rise High rise. Bukannya rumah teres yang kita anggap itulah pilihan nombor 1 rakyat Malaysia. Betul. Mungkin yang bukan sangat orang muda. Bukan. And then mungkin kalau macam saya cakap tadi, sebab I masih single, belum berkahwin, so belum ada keluarga, so that's why my preference lebih kepada high rise. Tapi bila I tanya dengan kawan-kawan yang dah berkahwin dan at least ada seorang anak yang dah memang sekarang duduk high rise, dia orang nak cari for landed. Sebab dia kata dia dah lama duduk high rise, duduk apartment ataupun kondo. So dia kata bila beli groceries tu dengan stroller anaknya, so nak angkat bawa ke rumah tu is azab jugalah. Azab juga. Kita mengingatkan tabir, dia mengesahkan. Dia boleh dianggap muda. Boleh. Dan dah ada anak seorang. Oh, tepat. So diorang akan rasa, at some point diorang akan rasa lah. Okay, so kita ada siarkan podcast ni di YouTube dan sebagainya. So bagi mereka yang boleh komen ni, komen sikit, korang ni orang muda ke, yang muda ke, setuju ke dengan pendapat kami ni? Bagaimana pula anda melihatnya? Bagaimana minat anda? Adakah anda memang nak berminat nak beli rumah yang high rise atau yang landed? Okay, saya menganggap artikel ni bila? Dia tak ingat tarikh. Dia tak tulis tarikh. Dia bawah. Sini. Kalau Metro kadang-kadang dia tulis bawah. Kat bawah aja. Because Disember 2022. Disember 2022 Disember 2022. This is very interesting article because selepas pandemik dikabarkan ramai pemilik rumah, mereka memang nak cari rumah teres. Betul. Because dah tak larat dah berbulan-bulan terperangkap seperti yang Azim kata. Saya kata kena ada balcony.
yang video-video yang masuk viral tu kan, yang seorang menyaut tiba-tiba setiap blog menyaut kan, masa pandemik tu kan. So I was thinking mestilah orang muda nak rumah-rumah yang landed tapi sebaliknya tidaklah. Okay, so kita berbincang podcast ni bukanlah nak mengupas artikel ini, tetapi artikel ini sangat relevan kepada soalan Ahyat. Adakah anak muda tu nak membeli rumah? Dan jawapannya 91% nak membeli rumah dalam 1 ke 5 tahun. So the issue is mahu tapi mungkin ada tak tahu, mungkin tak tahu, mahu tapi tak mampu. Ada kekangan lah maksudnya. Ada kekangan. So apa kekangan orang muda? Kekangan, okey. So jawab kekangan tu juga pun saya nak ambil satu artikel ni. Ada banyak artikel. Maksudnya setiap soalan saya akan dijawab dengan fakta. Saya suka. Ini saya suka. Okey, so yang ini latest artikel last 2 months, September 2023 oleh Property Guru. Dia kata minat memiliki hartanah, dia punya headlines, minat memiliki hartanah tinggi namun permintaan pembelian berkurang. Okay, I read this article. So kalau ikut kajian sentimen pengguna 2023, dia kata demografi golongan muda dan berpendapatan rendah terutamanya bergantung kepada sokongan kerajaan untuk membeli rumah lah. So maksudnya demand tu ada. So tapi 46% responden tu berkata dia berdepan cabaran yang berterusan untuk mendapatkan pembiayaan untuk skim perumahan. Okay, so cabaran tu apa? So cabaran tu apa? Dia kata dari segi of course dari segi kos sara hidup. So dari segi OPR salah satu isunya. Dan dia kata kalau kat sini artikel ni kata actually kalau yang pasal balcony, pasal ni actually lebih kepada yang dah berusia sikit lah, maksudnya dah berfamily. Menjawab soalan ayat tadi. Ni di artikel lah yang refer tadi. So mereka tidak kisah melepaskan kemudahan seperti gymnasium 49%, taman permainan 46%, lepas tu balcony 43%. So maksudnya kalau yang dah ada family semua tu, diorang tak kisah this kind of facilities walaupun tak ada. Wow. So as long as dapat mengurangkan cost. So basically maksudnya tentang gaji lah kat sini pun ada mention pasal gaji progresif dan sebagainya. So cost and the price of the house, the eligibility for the financing, the affordability of paying the financing as well, itu menjadi keutamaan di atas mungkin minat nak kena ada swimming pools Olimpik ke, kena gymnasium yang lengkap dan sebagainya kan. So okay, that makes a lot of sense lah kan. But if you really think about it kan, yelah, kita bercerita tentang apa halangan dia kan. Now Azim banyak coaching student dalam Pejuang Hartanah, program-program Pejuang Hartanah, student kita. So apa antara halangan dia? Now that was the article, but what do you see? So kalau for me is of course first is soal income tu memang tak boleh dinafikan lah. Sebab maksudnya itu yang menentukan kita punya kelayakan untuk apply loan. So kalau you punya income tu memang tak layak, tak mampu untuk dapatkan pembiayaan daripada bank, so maksudnya instead of you focus tadi salahkan kerajaan dan sebagainya, external factor. So internal factor is you kena find another source of income lah. Dan itu pun kalau kita tahu daripada Warren Buffett selalu sebut kata jangan depends on single income. Do not depends on one single income. So maksudnya kita kena ada source of income. So kena cari cara macam mana kita nak tingkatkan pendapatan kita supaya akhirnya kita dapat layak untuk mendapatkan pembiayaan pada bank. Azim, nasihat yang you bagi ni, saya pernah bagi nasihat ni dan kena kecam kau. Yang ni masa saya kena kecam ni, I think more on TikTok kena kecam. Faham? Dan dia kata apa? Oh, you bolehlah cakap, senanglah cakap. You ingat senang ke nak naikkan income? Naikkan gaji. Ini memang betul-betul sensitif. Betul. Bila betul-betul terkena kepada diri orang itu kan. Nak kurangkan nak kurangkan perbelanjaan atau nak tingkatkan pendapatan? Which one is easier? Of course kalau tanya mostly bila macam saya based my own experience, bila saya ada coaching dengan beberapa individu, so mostly diorang akan cakap of course kurangkan perbelanjaan lah. Tingkatkan pendapatan. Mana yang lebih mudah kan? Yang mana lebih mudah? Yang mana lebih mudah? Yang mana lebih mudah diorang kata tingkatkan pendapatan. Tapi nak kurangkan perbelanjaan, maksudnya nak kurangkan perbelanjaan tu pada diorang mungkin mudah nak cakap, mudah nak sebut, tapi nak realisasikan tu diorang tak sanggup nak cut down dia punya expenses. So at the end mungkin ada dua benda.
dia sebenarnya dah tak ada benda pun nak cut Yes, dah tak ada benda nak cut dah. You dah ambil bare minimum pun betul. Yang lain kan. Nak cut apa lagi? Sebab tu macam contoh kalau sebab tu macam saya cakap tadi, kenapa income tu first thing, you kena cari source of income. Sebab kalau contoh kita macam saya cakap tadi, bila sebut benda tu ada orang yang marah, kena kecam, mungkin sebab pada dia dah tak ada apa belanjaan yang dia boleh dikurangkan. So memang itulah cara dia, kena tingkatkan pendapatan. Daripada kita nak advise dia kurangkan belanjaan. Yang kena kecam tu bila saya nasihatkan kena tingkatkan pendapatan. Kena tingkatkan pendapatan. Itu yang dia kecam, bukan kurangkan belanja. Betul. Tapi yalah, I mean coming back, the reality is bukan senang juga nak kurangkan kurangkan belanjaan. Betul. Bukan senang nak kurangkan perbelanjaan because of two reasons. Mungkin dalam keadaan pertama dia memang dah cut habis dah pun. Betul. Okay, nak cut apa lagi? Itu contoh gaji RM1,500. Okay, so kalau gaji yang cut bawah, apa lagi kan? Cut apa lagi? Memang dia dah bare minimum pun. Betul. And then number two, dia sebenarnya susah nak kurangkan perbelanjaan kerana of emosi. Okay, so dalam komuniti perjuangan hartanah, Ahyat ada satu kata-kata ni. Ahyat kata apa? Segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. Saya ulang segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. And then Mamat ni, Azim ni, dia pergi ambil kata-kata saya tu, waktu dia tambah lagi. Dia tambah kat ujung tu pasal emosi. Azim, tolong tambahkan Azim. Segala keputusan kewangan adalah keputusan emosi. Okay, so you sebut daripada pertama. Segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. Segala keputusan kewangan adalah keputusan emosi. Dan kerana keputusan itu adalah keputusan emosi, maka keputusan itu mudah atau sukar? Dia sukar. Sukar dikawal. Dikawal. Contoh easy, contoh kalau macam baru-baru ni 11-11. Ada shopping apa? 11-11. 11-11 kita ada shopping apa-apa Ada terjebak juga beli baju. Beli baju kerana baju tu saya beli 79. Lepas tu tim dia WhatsApp saya malam-malam. Dia cakap, "Ayat, baju ni yang you beli 79 dah jadi 59." So saya cakap, kita beli 3 lagi. Beli 3 terus, bulk purchase. Tapi for me is good lah. Maksudnya walaupun of course benda tu keputusan emosi, sebab you beli 3 tu sebab ada diskaun RM20. But then baju yang saya memang selalu pakai. Dah selalu pakai. And then benda tu memang ada diskaun lah. Maksudnya below market value lah kalau kat hartanah tu. Kita geng hartanah ni tak boleh tahan BMV. Below market value. Bila rumah tu 220,000 dapat beli 179,000. Betul. Best lah below market value. Bila baju yang kita selalu beli tu RM79, dapat below market value RM59. So for me maksudnya of course benda tu emosi juga. Mungkin you buy because of ada discount tu 11-11. Ada juga rasa emosi, ada rasa macam but nak balas dendam. For me is okay. Sebab benda tu memang you guna. Dia yang problem dia bila keputusan kewangan ni emosi. You beli yang benda tak perlu pun, tapi sebab murah, belilah. Tapi tak perlu pun. Dia selalu macam ni. Bila berbelanja, kita akan rasa dia diskaun 20. Okay, contohnya RM100, dia tolak RM20. 20%. Sebenarnya dalam emosi kita akan cakap apa tahu Azim? Dan sahabat-sahabat kita akan cakap apa? Aku save RM20. Okay, contoh baju lah. Okay, RM79 diskaun RM20. Okay. So dalam contoh baju ni RM79, Ahyat beli RM59. So secara emosi Ahyat akan cakap apa? Aku dapat save RM20. Tapi sebenarnya kenyataan tu salah. Kenyataan dia ialah aku tetap berbelanja RM59. Sebab kalau you tak beli, you save RM59. Kalau you tak beli tak, actually benda tu I pegang juga sometimes. Maksudnya kalau you tak beli lagi RM59. But kalau you betul tak gunalah that things. Maksudnya tak perlu pun. Tapi kalau saya cakap baju tu yang you pakai, so then for me tak ada masalah. Good that you said the keyword is very powerful word. Perlu dengan tak perlu. Mahu. So maksudnya kehendak dengan keperluan dengan keperluan dan so ini kat sinilah emosi akan mengkaburi apa yang kita. Dan manusia ni dia jahat. Dia akan mengiyakan, mencari logik macam mana dia akan cari jalan. Matlamat menghalalkan cara lah. Ini ada keluar lagi kenyataan ni. Asyik lah di sini.
Banyak kita dah boleh, kalau anda sedang menyalin nota, banyak ada kata-kata keramat, quotes ni. Okey. Dia bayangkan bila kita tahu benda tu adalah kemahuan, manusia tu dia akan cari juga jalan untuk melogikkan, ini sebenarnya aku perlu, bukan kerana aku hanya mahu, kan. Betul. How dangerous is it? Betapa bahayanya, Azim, bila kita tak boleh kawal emosi sehingga mengkaburi apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu. How dangerous is it dalam kewangan? Dia boleh menyebabkan at some point, especially kalau macam sekarang ni dengan lebih mudah, tak perlu bawa wallet punya, bawa phone je dah boleh buat dengan e-payment ni, QR code ke apa, e-wallet dan sebagainya boleh. Even kalau Apple Pay, Samsung Pay dah touch je dah boleh ni. So dia lagi dengan jam pun. So for me dia lagi bahayalah. So at some point dia boleh menyebabkan especially kalau you ada credit card, dia boleh menyebabkan you hidup dalam keadaan berhutang lah. Maksudnya you beli tu di luar you punya kemampuan. Okay, I'm gonna put you on the spot. Kad kredit ni bagus ke tak? It depends. Ya, ni kita tetamu tak boleh jawab. It depends. Oh, hanya Ahyat je itu boleh di ban. Itu di ban. It depends. It is banned. It's banned. Okay, why do you say it depends? Sebab saya selalu bagi analogi credit card ni for me adalah dia umpama pisau. So kalau pisau, kalau you bagi dekat orang chef, so dia gunakan pisau tu untuk masak. Untuk potong bawang, untuk potong sayur dan sebagainya, kalau untuk bagi potong kat ayam. Isteri saya, dia masak untuk saya dan keluarga. Ni dah tengah hari pula, perut pun dah saya lapar sikit. Okay, alright, jangan risau. Kita ada memang dalam SOP kita, setiap tetamu tu kita akan menyantuni dengan ayam kampung. Ayam kampung. Okay. Ya, so kembali kepada tu. Alright, pisau, so it depends. Kalau macam contoh tadi bagi contoh, kalau you bagi dekat chef, so dia gunakan benda tu untuk masak. Tapi kalau you bagi dekat perompak ataupun penyangak, so dia akan gunakan benda tu untuk buat kejahatan lah. Mungkin contoh at some point dia akan membunuh orang. So same goes to credit card. How do you use that credit card, itu yang menentukan sama ada dia bagus ataupun tidak. Kalau contoh macam saya guna credit card untuk bayar petrol, untuk isi minyak. So macam sekarang kita ada app settle lah. So memang saya linkkan terus. So every month memang dah keluar statement penyata tu, memang dapat pula cash rebate. Dapat isi petrol, dapat points, and then dengan credit card dapat cash rebate. Sebab credit card tu memang antara benefit dia cash rebate kalau you isi untuk petrol. So for me it good things lah, sebab dia mendatangkan manfaat dekat kita. And then kita memang tahulah berapa kita budget untuk spend untuk contoh tadi isi petrol lah. So berapa you spend budget untuk 500, contoh RM500 sebulan untuk isi petrol. So instead of you bayar RM500 tu guna debit card ataupun guna you punya cash sendiri, so you tak dapat lah cash rebate yang di offer oleh credit card. Banyak tak dapat cash rebate tu? It's like 1%, like 5%. Kalau yang mine is 5%. 5% So cash rebate pada total. If you spend 100, you get back RM5. Yes. And 5%. I mean, if you fast forward 10 months, you get RM50 back, kan? Yes. And memang kita memang nak kena isi minyak pun. Betul. Kalau guna cash sendiri, tak Tetap ada apa-apa pun. I mean, tak adalah orang jadi kaya kerana RM5. Tapi maksudnya dia menjadi satu benda lah, satu benda yang you boleh top up yang lain-lain. Betul. Kan. Itu. Dan kalau tengok mostly pun, kalau kita refer yang lebih pakar, especially yang financial planner kat luar pun, diorang memang advice credit card ni pun kalau you nak ambil, make sure dia ada dua benda. Satu cash rebate, satu lagi points lah. So dia ada dua benda ni, cash rebate ataupun cashback, and then points. So kalau credit card tu tak offer dua benda ni, tak perlu pula. Ada ke credit card yang offer dua-dua? Ada, tapi kena tengoklah which bank dan apa dia syarat. So usually it's either one lah. Either one lah. Okay. So tapi lebih better is cashback lah, yang kita dapat rebate. Alright. So kenapa kita berbual tentang kewangan ni? Kerana akhirnya segala keputusan hartanah adalah keputusan kewangan. Betul. And saya terinspirasi tim, kita kena bawa balik Azim untuk part 2 untuk kita kupas modul TPW level 1 tu. So layak, mampu, selamat dengan peti kemarau tu. I think kita boleh berborak tentang itu dengan lebih mendalam, because I think berborak pasal isu-isu kewangan ni macam best lah. Macam best kan, dia macam sangat relevan. Tapi sebenarnya saya ada susunan soalan. Saya baru tanya 2 soalan. Dan kita ada berapa ni? Lebih daripada
kita ada 11 soalan dan masa pun dah mencemburui kita. So I guess you put a very good point. The kewangan is very important kan, to make a decision. And sebenarnya orang-orang muda, sekiranya mereka ada ilmu, insya-Allah, jangan cakap tak mampu, just cakap tak tahu. Kerana bila cakap tak mampu, otak kita just totally shut down. Tapi bila kita cakap tak tahu, macam mana aku nak tahu? Siapa yang tahu apa yang aku perlu tahu itu? So kita akan cari ilmu itu daripada orang yang kita rasa dia berilmu atau ada pengalaman atau dia boleh jadi mentor atau coach. Alright, so I have to go on with this questions. At least kita selesailah tugasan kita. Mungkin kali ini pun tak dapat lah nak kekal nakkan podcast kita ni 1 jam. Mungkin kita kena cari formula juga, atau mungkin podcast kita memang akan selalu terlajak 1 jam. So I don't know. Okay je. Kalau memang best kan, kita sedang berborak and tidaklah melalut kan, dia at least memberi manfaat. Are you guys okay so far yang sedang menonton atau mendengar ni? I hope that you guys are getting some benefit daripada perbualan Ahyat bersama dengan anak muda ini. So kita just nak take a quick break. Dan selepas ini kita akan masuk kembali dengan soalan-soalan killer ni yang saya akan tanya kepada Azim Sulaiman. Kita akan kembali selepas ini. Okey, selamat kembali ke Ahyat Ishak Show, di mana podcast kita akan mengulas isu-isu hartanah, kewangan, bisnes dan ekonomi. Dan hari ini kita berborak dengan anak muda Azim Sulaiman. Topiknya anak muda, kewangan dan hartanah. Sebenarnya apa yang kita bincang hari ini dia sangat-sangat luas, dan saya tiba-tiba terinspirasi nak menjemput Azim untuk part 2. Kita akan fokuskan betul-betul kepada hartanah, at least dapat memberikan manfaat yang lebih kepada mungkin pendengar, penonton yang betul-betul nak beli hartanah, yang betul-betul nak susun kewangan tu. Nanti kita orang akan tengok jadual Azim. Kita tengok jadual Azim. Okay, so Azim, kita dah borak macam-macam tadi. So welcome back. Satu yang saya perasan, Azim hitam itu menawan. Azim pun pakai warna hitam, kegemaran saya. Yes, my favorite colour tu. Oh, your favorite colour tu. Oh, fist pump. Shut. Okay, so thank you. And kita nak teruskan perbualan kita. Kita dah bincang macam-macam tadi. Pengalaman Azim beli rumah yang pertama pada usia 26 tahun. And kita cerita tentang tanggapan orang muda, tentang kewangan. Ada Azim kupas sikit pasal artikel-artikel, which I think is very very good. I nak teruskanlah soalan. Kita nak kupas balik soalan-soalan rapid fire tu. Okay. So 2 soalan, rumah atau kereta, rumah atau kahwin. Because ini adalah dilema anak-anak muda. Setuju. Kan, bila dia muda, dia baru mulakan hidup, baru grad, baru kerja. Yang mana satu ni? Semua nak beli dulu serentak, tak mampu, tak logik nak beli semua, nak buat semua serentak kan. Exactly. Itu lagi dengan fashion, dengan travel, dengan gadget, dengan cost of living yang memang dah semakin tinggi. So these 3 main questions lah, rumah, kereta, kahwin. Okay, let's see what is your opinion, brother. Okay, so rumah, kereta, kahwin Okay. So kalau for my own case, saya punya experience sendiri, saya beli rumah dululah. Kereta dulu. Kereta dulu. Saya beli kereta dulu, and then baru saya beli first property investment. So nak cakap it depends tadi, dah kata kena ban. But for me, memang benda tu actually it depends, sebab dia bergantung, dia tak nothing wrong or right. So dia bergantung kepada individual. Sebab macam saya, kenapa my reason kenapa saya beli kereta dulu baru rumah, sebab atas faktor pekerjaan saya. So of course sekarang alhamdulillah dah sebagai unit manager di Great Eastern Takaful, tapi sebelum tu of course sebagai agent di Great Eastern Takaful. So tugas saya perlu keluar, bergerak dari satu tempat ke satu tempat, nak berjumpa dengan orang, berjumpa dengan prospek, berjumpa dengan klien, set appointment, mungkin sometimes dekat office diorang, sometimes dekat shopping mall, dekat cafe. So saya perlu bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So lebih mudah kalau saya ada own transportation lah, which is kereta lah, untuk memudahkan pergerakan tu. Tapi kalau macam contoh orang tu dia kerja
office hour. Memang 9 to 5 dia duduk kat office je. Tak ada pergi ke mana-mana, tak ada kena keluar jumpa dengan prospek, dengan klien. So memang dia kerja dekat office je. And then kebetulan tempat office dia pula dekat dengan MRT station contohnya. Macam sekarang studio kita pun dekat dengan public transport. Betul. Betul. Boleh berjalan je 300 meters je. So boleh walking distance. So maksudnya dia lebih mudah dia naik public transport dan of course dapat dari segi kos dengan ada My50 sekarang, My Rapid 50. Masih ada Masih ada. Okay. Alhamdulillah masih diteruskan. So maksudnya dia lebih cost efficient lagi jimat, dan memang kebetulan tempat kerja dan tempat tinggal dia tu dekat dengan public transport. So itu Nadik, kalau itu macam saya cakap TOD lah, transport. Okay, TOD. Okay. So dia untuk soalan ni memang boleh jawab lah, it depends kan, kepada situasi hidup. Situasi kan? Betul. Dan untuk mereka yang rumah mak ayah tu masih di dalam kawasan yang dekat dengan tempat kerja dia, so dia tidaklah ada satu keperluan yang mendesak untuk dia cari rumah sendiri. Betul. So dia perlukan kereta dulu ke kan, atau macam dalam kes Azim perlukan kereta. So you bought just a very starter car. Tu nombor 2 pula nanti soal dia. Memang kereta. Okay, contoh saya kereta dulu. Kereta apa? So kereta keperluan atau kehendak. Ayat cakap tadi keperluan atau kehendak. So benda tu yang kita kena define. Kereta, yes, you nak beli kereta apa? Kereta keperluan ataupun kehendak. So janganlah gaji tadi kata gaji starting 2,000 fresh graduate contoh. Tapi bila dah define, okay, rumah dulu ke kereta dulu. So you same situation macam saya, nak kena beli kereta dulu. Tapi dah terus nak beli kereta brand H. Yang handsome. So yang handsome. Sebab kata kalau tak pakai H tak ada wax. Sebab tu saya single kot. Kesian. Ada tak wax di luar sana yang sedang mencari? Saya sangat recommend. Azim ni dia jaga solat, dia sayang mak ayah, dia berusaha. Boleh ni saya recommend. So maksudnya kena tentukanlah kereta keperluan ataupun kehendak. So as long as kereta tu tak membebankan akhirnya dari segi kereta pula. Bila sebut kereta pula, orang selalu fikir dari segi installment je. Tapi dia tak fikir long term dari segi dia punya maintenance cost, bila nak hantar servis, and then nak renew road tax berapa, nak bayar insurance. So tu pun antara yang orang terlepas pandang bila buat keputusan kewangan berdasarkan emosi. So dia hanya tengok dari segi installment bulanan sahaja. So akhirnya dia terus buat decision based on that, tapi tak fikir dari segi long term, dari segi maintenance cost dan sebagainya. And you dah guna kereta, you kena service. Of course. Service ada yang minor, ada yang major. And then dari segi petrol consumption, tol, parking, and of course tire kita ni pun you kena anggap lah, kalau you pandai, you bawa elok-elok, maybe 12 to 18 months kan. So 2 years lah paling lama orang cakap kan. 2 years paling lama Okay, so imagine memang you dah kena amortize dah tu. Setiap bulan tu you dah kena ada into consideration before you buat decision. you dah kena ada dana untuk, you dah tahu dah 18 bulan 20 bulan memang nak kena tukar tayar. Bila tayar tu dah botak, bila nak kena tukar tayar, you jangan terkejut. Dan itu tak dianggap sebagai emergency. Tayar meletup, bocor kat tengah jalan, itu emergency. Tapi kalau tayar dah botak dan perlu tukar, itu bukan satu emergency kewangan. Itu you punya tak boleh sebut kat sini. Yelah, okay. Tak, I mean you have to plan it. You have to plan. Macam contoh hari raya. Tiap tahun mesti ada hari raya. So bila hari raya datang, tiba-tiba you cakap I ada emergency, I nak kena beli baju raya, nak kena siapkan duit raya. Emergency. That is not emergency. It's just that you are not well planned. Okay. Betul. Okay, fine. Tapi saya nak tambah yang pasal point tadi tayar botak tu. Okay. Sebab baru ni ada viral dekat satu social media lah, platform X lah. Okay. So this lady tapi tidaklah statement saya ni bukanlah nak mengata generalize semua lady lah. Tapi contoh that posting lah, lady. Kebetulan dia adalah lady. So dia upload lah gambar tayar dia tu macam pecah lah, something like that. So dia macam blame ada orang nak khianat dia, nak pedajal dia. So tapi tengok keadaan tayar tu, condition tu memang dah botak. Dan orang cakap lah, luckily benda tu berlaku dekat kereta tu sebab dia parking. Bila dia keluar office, nak balik tu baru dia tengok tayar tu macam dah pecah, dah meletup. Dah meletup. So dia salahkan lah, ada orang cuba nak hianat ke apa, rosakkan tayar dia kan. So orang cakap lah,
tayar tu sebenarnya meletup sebab mungkin dah botak lah tayar tu. So nasib baiklah kereta tu botak tu, tayar tu pecah tu dekat tempat parking. Bayangkan kalau you tengah drive. So bukan hanya menyusahkan you, menyusahkan orang lain kalau accident. Itu sebenarnya kadang-kadang kita so akhirnya dia kena kecam lah, bukan orang kesian kat dia. Oh, iyalah kesian. Dia sebenarnya nak mencari, dia nak bermanja dengan netizen. Itulah kadang-kadang bukan semua benda yang kita boleh betul. Nak dia buka. sometimes bila kita buka tu, kita buka aib sendiri. Allahu Akbar. Janganlah jadi kat kita. Dan sebenarnya ini adalah satu doa yang kita kena amalkan. Ya Allah, yang kita mungkin orang lihat kita ni hebat tu bukan kerana kita hebat, tapi kerana Allah tutup aib kita. Setuju. Dan kerana media sosial ni ada lebih banyak peluang untuk kita sendiri membuka aib kita. Allah, kita doakan siapa, saya tak tahu kes ni, saya pun tapi kita saya doakan lah. tak ingat nama dia. Tak perlu ingat. Okay. So Betul. berbalik kepada tu, kereta. Sebenarnya jawapan saya pun kereta dulu. Kereta. Sebab apa? Sebab the main point is activity economy. Aktiviti ekonomi. Ya, so anak muda kena fokus kepada aktiviti ekonomi as fast as possible. Di Malaysia kita masih ada pilihan untuk duduk dengan mak ayah. Betul. And if you're above 18 years old, if you're still staying with your mom and dad di rumah mak ayah, dalam budaya masyarakat kita itu tidak dianggap sebagai satu kehinaan. Tapi di barat, kalau anda berumur 18 tahun ke atas masih duduk dengan mak ayah, itu dianggap hina. Hina untuk orang itu dan hina untuk mak ayah. It's just a culture yang kita tak faham. Failure. It's like a failure. Apa ni anak kau Spoiled tak brat. keluar rumah? Spoil. Kau yang spoilkan ke? Dia ni memang spoil. So dia akan menjadi satu kemaluan. Kemaluan kepada keluarga. Astagfirullah. So ada Malaysia ni tak ada kemaluan lah, you mean? Bukan. Oh, nanti orang kecam. Netizen suka. Saya kena buat satu sensation. statement. Kenyataan saya telah diputar balik. Disalah tafsir. Dia macam ni. Dia just it's a different itu dekat culture. barat, different culture. It's just the different culture. So I guess another culture that is good. Anak-anak di Malaysia dia ada tanggungjawab untuk bagi duit bulan kepada mak ayah. Which is tak ada dekat barat. Which is not at all something that they consider. Because I dah berikan apa yang I perlu berikan kepada anak, education and upbringing. Bila kau dah belajar, you graduate, you have to find your own kerja. You're on your own. I don't expect you to help me and I'm not going to help you. So itu budaya di barat. But di Malaysia ni kita masih boleh duduk dengan mak ayah. So for me, kereta dulu tingkatkan kuasa ekonomi. And I like this new angle. Kereta apa? Yes, dulu kan kereta, but kereta keperluan. Just get you from point A to point B. You don't have to impress anyone at that age. Betul. Maybe, but that's it. Okay, let's cut. Tapi saya nak tambah sikit on that part. So ayat kata kereta dulu sebelum rumah lah kan, sebab tingkatkan kuasa ekonomi. Tapi ayat setuju tak orang cakap sebabkan kereta lah, bila orang fresh graduate ni, bila bekerja je, first thing dia kena beli kereta. Reason kenapa beli kereta, sebab dia kata dia akan salah lah kalau nak cerita pasal external factor, dia akan salah public transport kat Malaysia ni tak efficient. Susah nak access to public transport tu tak bagus macam kalau dekat barat dan sebagainya. So dia kata nak tak nak orang muda ni terpaksa berhutang untuk beli kereta. Itu adalah first thing yang dia kena buat bila dia bekerja. So akhirnya end up disebabkan hutang kereta tu menyukarkan dia nak memiliki hartanah. Wow, inilah the vicious cycle juga kan. And okay, realitinya Malaysia tidak ada public transport yang cukup efisien untuk rakyatnya hidup tanpa ada kereta, nak bergerak daripada place of stay to place of work and for the family activities. So malangnya kita tidak ada. Syukur kita dah ada the LRT lines and the 3 MRT lines. The third is coming soon, insyaAllah. So at least itu dah ada. Bayangkan kalau tak ada. Actually Malaysia sedang menghadapi satu masalah yang besar. Bila kita bercerita tadi pun, you pun kata, Azim pun kata kereta, Ahyat pun kata kena dahulukan kereta. Bayangkan kita dah tak cukup jalan raya untuk kereta yang ada. Tambah lagi highway. And pagi ni keluar laporan bulan Oktober adalah bulan kedua paling banyak jualan kereta pada tahun 2023 di Malaysia. I think it was what 70,000 units or something like that. So that's crazy, right? Wow, so in a year there's going to be like maybe 500,000 cars, and this month alone is already like 70,000-80,000. I mean last month. So
memang kita akan menghadapi satu keadaan where dah tak perlu pun beli kereta, kerana kalau ada kereta pun jam pula, traffic jam sangat, where my kids pun call certain roads tu parking lot, not a highway. Contohnya Federal Highway. Daddy, good. Saya selalu buat lawak dengan anak-anak. Alhamdulillah, kita dah jumpa parking lot. dekat highway lah. Dekat highway tu, because I nak menjemput anak, nak balik rumah ke Shah Alam tu kan. Memang that stretch tak pernah tak jam. Okay. So I tak naklah jam itu menjadi sumber stres kepada I and my family. And I tak nak transfer that mindset to my kids. So I tell my kids, Alhamdulillah, kita dah jumpa jam. Reverse psychology lah. So anak-anak I setiap kali jam, yay daddy, kita dah jumpa jam. Oh, this is not Federal Highway, this is Federal Car Park. Dalam kereta. So diorang happy bila jam Tapi happy tu mungkin 5 saat. So bila dia happy lepas tu awkward. Because you're stuck in the jam for like minutes and minutes. Okay. So yeah, so this is actually topik ni kena jadi satu topik baru. Perbincangan podcast pasal kereta, pasal apa nasihat kepada anak-anak muda. But I guess mungkin ada ramai orang yang mungkin tak setuju dengan kenyataan ni, especially geng-geng hartanah. You know, imagine Ahyat nak mengajar orang Melayu memiliki hartanah. And I want orang muda di Malaysia memiliki hartanah seawal yang mungkin. Seselamat yang mungkin. Okay. But can you imagine I'm saying you have to have a car. Because yes, you kena berhutang untuk kereta itu. Kereta yang you mampu, bukan kereta yang you mahu. Kan? Okay. Keperluan kehendak tadi. Ya, keperluan, ya. But think about it. When you are able to strengthen your financial strength, mana kekuatan kewangan kita tu dapat dikuatkan dengan secepat yang mungkin. Yes, mungkin kita berhutang untuk beli kereta, tapi kekuatan ekonomi kita itu akan menjangkaui keadaan yang ketika itu dan menjadi lebih kuat dan lebih mampulah untuk memiliki rumah. What do you mean by bila beli kereta tu dapat meningkatkan ekonomi? Mungkin kita nak pergi bekerja kan. Kita boleh pergi bekerja. So kekuatan kewangan daripada dulu kita bergantung hidup kepada mak ayah untuk dapat allowance bulanan atau mingguan semasa kita pergi bersekolah atau universiti. So bila kita dah ada kereta, kita boleh bekerja. So kerja itu akan memberikan pendapatan kepada kita dan meningkatkan kekuatan ekonomi kita. Yang sebelum itu mungkin bergantung kepada mak ayah. Okay. Then maybe because you dah tingkatkan skills, then because of that car, maybe you can get a better paying job. You're headhunted for a better paying job, contohnya. Atau kita macam Azim in sales. Azim perlukan kereta. Peringkat awal ni, it's okay, you're starting out life. You don't have to drive the BMW or the Mercedes or the luxury car. You have to have a car to move around, jumpa customer, jumpa prospect, betul tak? So orang sales perlukan kereta, memang perlukan kereta. And imagine dengan kereta itu, dan kerana kita ada kemahuan dan skills dan keberanian untuk buat sales, of course aktiviti meningkatkan pendapatan itu akan lebih baik. Our sales boleh meningkat, income lagi tinggi. And kerana itu, yes, kita berhutang untuk beli kereta pada peringkat awal, but kerana kita dah berjaya untuk tingkatkan kekuatan ekonomi kita, kita boleh nanti memiliki rumah or maybe a better lifestyle. Ataupun mungkin dengan kereta tu juga salah satu cara, tools kita boleh gunakan untuk tingkatkan our pendapatan lah. Maksudnya contoh kalau you buat gig ekonomi, you buat Asia ride, okay, so Ahyat ada sedikit pandangan yang berbeza lah. Okay, so the gig economy is great. Dia menyelamatkan ramai rakyat Malaysia yang terkesan, especially masa pandemik, and sekarang ini yang terkesan tidak ada pendapatan daripada pekerjaan yang dia minat atau disuka atau yang berbaloi untuk dia lah, yang dia rasa. Tapi kan gig economy, especially ride sharing, dia boleh jadi perangkap. So it can be a temporary fix. Dia mungkin selamatkan macam a painkiller. It's just a painkiller for that moment, tapi you don't really solve the real problem. And in fact, dia susah nak keluar daripada perangkap tu. So banyak juga artikel dan kajian yang dibuat mengenai gig economy yang it's good. It's good in the sense where it give access for rakyat, access kepada the market, to the economy. And can macam easily instant cash lah. Instant cash, you need money, or you just lost a job and you can't get a new job for your jawatan yang you dah ada tu kan.
Cumanya dia akan menjadi satu perangkap hidup. You cannot move out because you need that instant money. But when you move out, then you might, contohnya you nak buat sales, maybe you boleh dapat 1,000 or 2,000 ringgit a month regularly from your gig economy ni kan. But if you go out doing sales, you might not immediately get to replace that 2,000 ringgit you need to live. So benda tu dia akan menyebabkan kita tidak mahu menceburi sesuatu yang mungkin ada potensi yang lebih baik. Faham? Because kita dah terperangkap dan kita perlukan duit itu segera untuk hidup. So it's a very very interesting dilemma. And dilemma ini adalah satu isu baru kerana dia it's such a prevalent issue dalam masyarakat yang sekarang ini, especially selepas pandemik lah. Sebab kalau kita tengok pun, experience sendiri pernah naik Grab, dia bawa kereta Volkswagen CC ke Passat, saya tak ingat. So bila borak-borak tu memang dia kata one of the reason sebab dia nak tampung dia punya of course nak tingkatkan income dia untuk tampung dia punya komitmen lah bulanan, mungkin bayar kereta dan sebagainya. Maybe baru ni pun viral was. tengok dia pakai buat Grab, pakai kereta EV. Kau tak ingat Tesla ke apa dia buat? Wow. Dia buat style. So dia tak perlu ada petrol kan. But then again lah, gig economy, if we do it right, and if the economy as a whole grows, then of course everybody in that economy will benefit as well, right? And kita pun sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan. Sebelum ini dah ada SJKP. But kerajaan yang baru ni dia tambah lagi SJKP. Dan masa tu Ahyat terlibat masa dialog, ada sesi pertemuan dengan Menteri Kewangan. Masa tu Timbalan Menteri, perbincangan tentang belanjawan 2023 masa tu. It was the end of 2022. I was invited nak bagi pandangan tentang hartanah. Dan saya ada 20 usul. Dan saya sempat, masa saya diberikan peluang, kat ujung-ujung tu kena berebut ni nak bagi usul. Saya dapat bentangkan 11 usul je. Saya ingat lagi menteri masa tu dia cakap, "Okey, sabar. Ni ada ini kena bagi email ni. Banyak sangat usul. Ni usul nombor berapa?" I said 11. Saya ada 20, tak apa. Ni 11 dan yang terakhir. Saya rasa macam nak share semua lah, but of course time lah kan. So saya dapat share 11 usul tu. Dan one of the usul was, please government must support SJKP. Because SJKP ni dia akan menyelesaikan masalah baru dalam masyarakat, which is mungkin pendengar tahu ni SJKP stand for Skim Jaminan Kredit Perumahan. Okay, SJKP nanti tim akan check. Okay, SJKP dia fokus dia ialah untuk memberi pembiayaan rumah kepada rakyat Malaysia yang nombor 1 tidak ada gaji tetap, nombor 2 tidak ada payslip. So gig economy lah basically. And it solves the problem orang-orang yang dalam gig economy, orang-orang yang berniaga sendiri. So this is the solution that we need to have to solve the current problems yang rakyat Malaysia hadapi lah. Okay, so kenapa kita dah pergi ke SJKP ni? Kita bercerita tentang pasal gig economy tadi. Gig economy, ya. So akhirnya usul tu diterima. Dan usul tu diterima dan malah ramai juga yang membawa usul tu juga. Jadi ada wakil SJKP dalam pertemuan itu. Dan masa menteri dah balik tu, so wakil SJKP tu datang ke Ahyat, terima kasih lah Ahyat. So kita pun orang Malaysia, sebagai pendengar dan penonton podcast ni kena berterima kasih lah. Tanpa usul Ahyat, kerajaan mana-mana pun dia takkan bawa benda ni. Saya tahu lah. Bukanlah kerana usul saya semata-mata, tetapi kita perjuangkan lah. Dan I guess orang-orang yang penting dalam kerajaan, dia membuat keputusan yang bijak. Sebenarnya kadang-kadang bila kita rakyat ni, hobi rakyat ni ialah untuk kutuk kerajaan. Apa kerajaan buat mesti salah. Mana-mana kerajaan baru ke, kerajaan yang lagi baru ke, Perdana Menteri ke, tugas rakyat ialah untuk kritik, condemn. Itulah tugas kita kan. Malangnya kerajaan, whatever you do mesti ada setengah yang setuju, mungkin ada setengah yang tak setuju, and maybe there's a few percentage yang
atas pagar. But basically SJKP is one of the great things that the government has done, and they've increased the budget, I think, from 2 billion to 5 billion, and that really solves the future of the future of rakyat Malaysia lah. Okay, so mungkin yang itu pun boleh jadi satu topik. Kita kena jemput ni guys, kita kena buat satu podcast khas untuk SJKP. Okay, dengan Azim ni kita banyak ni lah, kita banyak corner-corner. Dia ni dia banyak bertanya soalan, dah jadi saya pula yang mengupasnya, dan memang confirm lah tak jadi 1 jam. Okay, so we really have to wrap up the podcast with Azim, because kita nak pandangan orang muda kan. So tadi dah bercerita tentang rumah orang muda dan rumah atau kereta dulu. And then rumah atau kahwin dulu. Ni pun isu berat ni. Apa pandangan Azim? Tadi saya jawab apa? Azim cakap apa? Saya jawab kahwin dulu kan tadi, awal-awal tadi kan. Azim jawab kahwin dulu kan? Okay. Tapi itulah, for my case saya tak kahwin dulu lah, saya beli rumah dulu. Okay. So kenapa saya jawab kahwin dulu, mungkin sebab yalah macam kita cakap tadi lah, realitinya kalau tengok dari yang saya share tadi, artikel tadi, dari segi survey itu memang ada keinginan tu nak memiliki hartanah dalam tempoh setahun ke 5 tahun akan datang. Cuma mungkin dari segi realitinya, sebab ada beberapa kekangan ataupun mungkin ayat cakap macam tak ada ilmu, ataupun dari segi of course soal gaji dan sebagainya tu, maka tak dapat nak memiliki rumah tu dulu. So instead of macam benda tu of course memerlukan masa. In fact macam saya sendiri, walaupun saya beli hartanah tahun 2020 waktu PKP, kenapa sedangkan saya cakap tadi saya dalam tim pejuang hartanah ni since 2017. Kenapa betul. Saya tak immediately 2017 betul beli hartanah terus? Sebab of course kalau saya cakap tadi dalam TPW, The Property Warrior, kita ajar tentang 4 syarat. Layak, mampu, selamat dan peti kemarau. So kita nak settlekan dulu 4 syarat ni, pastikan betul-betul selamat. So barulah kita buat decision untuk beli hartanah, untuk beli rumah. So maksudnya kita nak susun dari segi kewangan dan sebagainya, kukuhkan dari segi pendapatan, ataupun saya cakap susun dari segi perbelanjaan mana yang boleh dikurangkan. So benda itulah yang saya buat dahulu. Daripada 2017, hujung tahun 2017 tu sampailah awal tahun 2020. So maksudnya tingkatkan dari segi pendapatan. 18, 19, 20, about 3 years kan? 3 years. So maksudnya nak tingkatkan income, nak cantikkan of course dari segi profil kewangan dan sebagainya, dari supaya segi mudah saving, untuk dapatkan pembiayaan daripada dari bank. Dari segi saving, which is saving tu pun another topik yang sangat hangat juga, sebab kalau tengok baru-baru ni Bank Negara kata almost 80% tak ada simpanan walaupun RM1,000, RM1,000. Maksudnya tak ada saving, tak kisah dalam bank ke dalam account mana-mana, RM1,000 minimum untuk emergency fund. So that's why benda-benda ni lah kena selesaikan dahulu sebelum kita nak proceed nak buat decision untuk memiliki hartanah. Then that thing yang I buat dulu before I beli hartanah. So of course benda tu ambil masa yang lama. So Kang, daripada you tak ambil masa yang lama untuk susun beli hartanah tu, tapi kalau dah sampai jodohnya tu, so kahwinlah dulu daripada beli rumah dulu. Sebab nak beli rumah tu ambil masa yang lama. Kalau nak kahwin ni dah jodoh dah sampai, dua dah on, so kahwin je lah. Okay, saya sangat-sangat setuju. In fact my answer is kahwin dulu. In fact Ayat punya experience? In fact my experience, saya kahwin dulu. Kahwin dulu. No. Ayat pun lupa. Saya doakan wife Ayat tak tengok episod kali ni. Saya beli rumah dulu. 2003. Beli rumah dulu. Kahwin 2004. So walaupun jawapan Ayat kahwin dulu, but I didn't do that. Tak, okay. Macam ni. Jawapan saya macam ni. Janganlah kerana nak beli hartanah tertangguh nak kahwin. Betul. Ya Allah. Maksudnya kahwin tu kan benda yang baik. Dan kalau macam kita dalam as a Muslim, I think mungkin sebab kita ASEAN, saya cakap banding dengan negara barat, kita percaya kalau bila berkahwin tu insya-Allah orang kata tambah rezeki. Bertambah rezeki, dipermudahkan. Sekarang mungkin rasa susah nak beli rumah, tapi bila kahwin tu rezeki tu dipermudahkan. But of course benda tu tak adalah dipermudahkan, maksudnya tanpa usaha tak jadi jugalah. Betul. So maksudnya kena ada usaha dan sebagainya. Yalah, dia sebenarnya soalan ni dia semua jawapannya it depends. That's the way. Sebab kita kalau kita bagi rumah je dulu, tak ataupun beli rumah dulu, jangan kereta. So that's why kena kecam. So bila saya cakap tingkat gaji ataupun kurangkan expenses. So kalau saya cakap tingkat gaji je, kurangkan expenses tak, orang pun akan kecam juga. Betul. Tapi cakap kurangkan expenses je. In fact I membayangkan jawapan both of us bila cerita pasal rumah dan kereta, dua-dua jawab kereta. So
nanti kan video klip ni, ni dia akan digunakan oleh geng-geng kereta. Geng kereta dia akan ni lah, geng-geng hartanah dia akan geng-geng hartanah dia akan kecam kita. Ayat apa ni? Ayat dah sesat, dah pembelot, dah sesat, dah jadi geng hartanah murtad. Kan? I think it could sound that way, but I think the right answer is it depends, and kita nak kena bagi jawapan kepada orang itu kan yang bertanya. Ayat, saya patut beli kereta ke rumah dulu? Okay, dan kita cerita pasal dia. Betul. So it's difficult to give a good answer for everyone, but we took a stand. So I mean, in life memang we have to make a stand. And of course ramai orang akan setuju, mungkin ada yang ramai juga yang tak setuju, but itulah yang bestnya. Podcast Ahyat Ishak Show. Kalau tidak, you all tak setuju, you all buatlah podcast sendiri. Your own show. Okay. So pasal kahwin ni, I just want to say something lah. Okay, Azim, what do you think? Kalau bakal mak mertua atau pak mertua, dia bagi tahu, kau nak kahwin anak aku, kau dah kena ada rumah dulu. Or mak dengan bapa yang meletakkan syarat mungkin kepada anak-anak perempuan. Kau nak cari laki, kau kena cari laki yang dah ada rumah dulu. Biar hidup ni secured, ada safety. So bayangkan, in some families benda tu keluar. Betul. And mungkin benda ni Ahyat dengar, mungkin dia lebih kerap berlaku dengan keluarga-keluarga Chinese. It's a very big pressure untuk lelaki-lelaki Chinese kat Malaysia. Because kalau you tak ada, you ada hartanah, you nak jumpa bakal mak mertua dengan pak mertua tu, you lebih confident. Kalau you tak ada tu, you macam teruk. It has come to that situation. Maybe tidaklah prevalent, but my close friends tell me that lah. Okay, so what do you think of that? Kalau saya depends juga I mean kalau saya sendirilah. So you dah jumpa wanita dah memang gila-gila fall in love apa kan. So kalau betul-betul you nak kahwin dengan dia, so regardless of, again back to philosophy, kalau takut risiko, saya bicara soal perjuangan. Maksudnya so take risk lah, kenalah buktikan. Kalau dia bakal mertua tu, in-law tu kata kena ada rumah, so you kenalah tunjuk some effort lah, tunjukkan kan. Kalau kita lagi orang Melayu kata lautan api sanggup kurenangi. So ni buktikan lah, you belilah, usahakan beli rumah tu. Okay, this answer 100% I love. So melainkan you menyaut cabaran. Betul kan? lah, melainkan kalau melampau-lampau sangat lah. Contoh dia minta, kalau setakat rumah, dia tak sebut pun rumah apa, banglo. Dia tak minta pun rumah banglo, rumah harga 1 juta. Dia just sebut at least ada rumah. Untuk nak own stay rumah and at least sendiri, tunjukkan usaha. Yes. Melainkan kalau cakap okay, beri rumah tapi rumah kena kat sekian-sekian, dah bagi pula spesifik ni listing. Semua pula 1 juta 2 juta, 1 juta pula, gaji kau pula 3,000. So kau cari je lah orang lain. Jangan dia jawab kahwin lari. So kahwin lari itu mungkin. Astagfirullahalazim. So atau that's why kalau selalu orang buat joke, kalau nak ini cari anak yatim. La ilaha illallah. Itu joke dengan kawan-kawan lah. Yelah, tapi jodoh ni kita tak boleh nak plan kan. So betul. I think it's very very unfair lah kalau mak ayah letakkan itu. And I think the most important thing mak ayah ni dia kena lihat yang bakal menantu dia ni, what you said just now, ada usaha. Betul. Dia kadang nak test je pun. Nak test, ya. And you ada effort ke tak? Kan you dah terus lah. It's difficult tau, anak-anak muda sekarang yang baru grad, baru nak kerja, dengan kekangan ekonomi, dengan permintaan daripada bakal mak mertua dengan ni, is very very unfair. And dia tak ingat ke dulu dia masa mula hidup, dia ada ke siap rumah yang hebat tu. Dia boleh tanya balik nak kahwin anak orang kan. Boleh tanya balik. Kalau tanya balik. Kau dulu masa kahwin kau dah ada rumah. Nak lebih-lebih letak syarat kat aku ni. Ataupun kena belajar ni lah, skill negotiation. Tak adalah cakap sekeras itu kan. Mungkin kita minta nasihat kan. Dulu Pak Cik, dulu Pak Cik macam mana? Azim ni bagus lah.
Saya pun tertanya, kenapa tidak ada lagi? Mungkin dia Azim terlalu memilih. Dah ada rumah, dah ada kereta. Belikan kereta untuk mak ayah lagi. Lepas tu income pun dah 5 figures. Dah jadi leader dalam Great Eastern Takaful. Patutnya menjadi rebutan gadis-gadis di Malaya. Okay, coming back to that, but jokes aside, kalau ada yang sedang mencari, boleh komen, nanti Tin dapatkan nombor diorang dan kita akan jadi matchmaking. Free ads. Free ads untuk Azim. Okay, Azim, kalau nak beli rumah, I think we have to wrap this up. So maybe this is going to be the last question before I ask the last question. Kalau beli rumah untuk orang muda, beli rumah untuk pelaburan atau beli rumah untuk duduk sendiri? Ni pun soalan favourite. Pelaburan. Okay. So kalau rumah pelaburan ataupun homestay, in fact kalau kawan macam saya sendiri memang saya beli rumah investment dululah for my own. Tapi kalau macam kawan-kawan bila diorang tanya dengan saya, even yang dah berkeluarga, yang dah berkahwin, especially yang baru berkahwin lah, maksudnya belum ada anak. So I punya advice, I akan advise dia untuk first property is investment juga. So sebab dia baru berkahwin and then belum ada anak lagi. So for me tak salah pun kalau dia menyewa untuk on stay punya. So maksudnya yang rumah dia nak beli tu is for investment, rumah yang dia nak duduk tu just sewa sahaja. So but then mostly ada yang cakap tapi nanti long term dah ada anak, so at the end kena beli juga. So I cakap decide lah kalau nak beli tu, sebab kalau you dah beli contoh satu area, satu kawasan memang untuk on stay, so you kena fikir memang akan duduk kat situ lama lah, unless kalau memang orang cakap boleh jual dan sebagainya. Tapi of course dari segi ada kebaya dan sebagainya. Sebab tu macam Hayat selalu, kalau siapa yang join kelas-kelas ataupun program penjualan tanah, kita akan selalu tekankan 2E. Entry and exit. So benda tu yang kita kena. For elephant. E for elephant. Ingat Okay. Entry dengan exit. Entry and exit. So benda tu kena fikir. Maksudnya dia entry just okay untuk on stay, tapi exit dia tak fikir lah. So apa benda exit dia. So that's why the best is kalau boleh untuk first property ni for investment. Sebab kenapa? Sebab I pilih investment, at least benda tu lah juga dapat generate income dekat kita. Selain daripada macam tadi kata nak tambah income, kena ada source of income dari segi bekerja, ada part time job dan sebagainya. So hartanah tu dengan positive cash flow tu boleh membantu tingkatkan kita punya income jugalah. Wow. So that's why kalau saya akan advise untuk first property adalah for investment. Okay. For me, before I help that person answer this question, dia mesti ada master plan dulu. So because kadang-kadang ada orang yang tak clear, so kita kena bantu dia clear apa master plan dia, destinasi kejayaan dia. Dan daripada situ kita boleh susun, adakah hartanah is the game, adakah dia just nak buat teknik upgrade je, not really a property investor kind of teknik. Macam dalam artikel tadi tu lah, maksudnya first nak beli high rise dulu, and then at certain atau age upgrade pergi landed. Lepas tu dah upgrade rumah terrace, dia nak upgrade ke double rumah semi-D or bungalow, something like that lah kan. But for me, yes, kalau ada kemampuan tu and if you're ready, then plan tu dah ada, master plan tu dah ada, yes, it could be the first house tu is a rumah pelaburan. Tapi kan Azim, bayangkan seorang lelaki yang baru berkahwin dengan isteri kan, and then dia beli rumah, tapi rumah yang dia duduk tu rumah sewa, and dia ada beli rumah lain tapi untuk pelaburan. So bayangkan bila berjumpa dengan pakcik dan makcik semasa perjumpaan hari raya, kau duduk mana? Kau duduk menyewa lagi. So not every family, the husband and wife tu or either side, dia boleh terima benda-benda macam ni. Sometimes dia ada desakan keluarga juga. No, the first house, apa nak jadi, rumah kecil ke, tak apa, asalkan rumah kita dulu. So sometimes Ahyat kena susun, okay, never mind, kita beli rumah dulu because kita kena settle isu-isu rumah tangga. That's why kadang-kadang kan bila Ahyat bagi coaching untuk students, I give very different solution for different people. So it depends lah. It depends on that. Yes, it depends on the situation. Actually kan, it depends. But actually itulah yang sebetulnya. So macam kita pergi sakit, kita pergi jumpa doktor. Doktor akan bagi different ubat to different people, different type of doktor, sakit. Doktor, kita masuk kan. Doktor, saya ada sakit-sakit ni lah. Ubat apa saya patut ambil? Bagi Panadol. Tak, of course jawapannya
It depends. It depends lah. Yelah, takkan nak bagi semua Panadol. Yes, tell me your symptoms. You sakit kepala, you sakit telinga, you sakit hati. Okay, dia ada ubat yang berbeza-beza. So betul, it depends on the symptoms. So the situation kita macam doktor. Yeah, I tell a lot of my coaching students macam ni. If you don't sort out your house, you and your wife or your husband, memang lepas tu susah nak terbang. Faham. So kalau I tengok situasi dia memang nak kena puaskan hati family. Ada juga I kadang cakap okay, never mind, buy this upgrade house. Akhirnya kalau saya beli upgrade house ni, my layak dan mampu untuk game hartanah ni sangat berkurang. Tak apa, I promise you, you akan fly lepas tu. Because bila you beli a upgrade house yang Azim, dia jadi sangat-sangat berbeza. Kita dah masuk dalam topik yang berbeza. Yang ni pun boleh jadi satu lagi topik khas untuk podcast. Beli rumah upgrade atau rumah pelaburan. Banyak sebenarnya. Saya rasa kan seronok berborak dengan Azim ni kerana saya tercetus idea untuk berborak. Itu yang jadi lama gila. Wow. Okay. Sebenarnya saya dah ada appointment yang seterusnya. Ya. Dan dan appointment tu betul, real. Dia sedang call. Okay, so kita nak kena tamatkan segmen kita ni yang paling lama ni. Dah jadi macam podcast khas bersama dengan anak muda Azim Sulaiman. Okay, team boleh tak just WhatsApp Iqbal, just bagi tahu yang pergi ambil tempat dulu di tingkat atas, ambil corner lot, and then Ahyat akan join. Akan selesai. Okay, nanti Azim pun join sekali ya. Alright, so Azim sebagai penutup, apakah nasihat Azim kepada orang-orang muda yang mungkin sedang menonton ni, and then memberikan semangat kepada mereka tentang hartanah? What's your final nasihat? Okay, final nasihat mungkin first macam saya cakap tadi, yang waktu saya sendiri nak beli rumah tu, kita rasa takut tertinggal. Takut tengok member kawan-kawan yang seusia sebaya dengan kita dah ada hartanah tapi aku belum lagi. So kita rasa macam kita ni loser. Kita ni tak sama macam diorang. So tertinggal. So benda tu of course as a human being kita akan rasa benda tu. Tapi kita carilah solution macam mana kita nak capai benda tu. So maksudnya kalau you rasa tadi contoh you punya income sekarang ni memang ada kekangan, tak mampu nak dapat loan dengan bank. So maksudnya usahakan macam mana cara nak tingkatkan you punya income. Yes, you boleh salahkan kerajaan, salahkan macam-macam, salahkan you punya boss tak naikkan gaji, dah kerja 5 tahun gaji tak naik. So benda tu kita boleh keep blaming orang, tapi apa manfaatnya untuk kita? Adakah benda tu mendatangkan solusi dekat kita? So maksudnya that's why macam saya cakap tadi, antara internal dengan external tu kita fokus internal yang mana boleh kita kawal supaya akhirnya dapat merealisasikan kita punya goal tadi, end goal tadi tu. So balik tadi macam cakap, matlamat menghalalkan cara tu. So kalau you matlamat you nak miliki rumah, so do lah whatever it takes. You carilah cara macam mana nak tingkatkan you punya income. Nak buat part time job, jual jadi dropship ke dan sebagainya, gig ekonomi dan sebagainya. Asalkan jangan langgar jenayah. Jangan buat benda yang haram. So as long as trade ke saham ke, trade bitcoin ke, so tapi of course benda-benda tu semua dengan ilmu lah. Maksudnya bila kalau contoh you nak join, nak jadi dropship ke, nak jadi nak buat bisnes apa-apa sekalipun, jadi agent dan sebagainya, so mesti dengan ilmu lah supaya akhirnya benda tu dapat membantu tingkatkan you punya income dan sekaligus dapat meningkatkan you punya kelayakan untuk memiliki hartanah. Yeah. Dan bila nak miliki hartanah tu pula mestilah ada ilmunya. Janganlah main beli je as long ada tengok rumah ni lelong murah, ataupun rumah ni kata dapat diskaun, dapat rebate, especially kalau beli dengan direct developer. So pun you pun main beli je. So kena ada due diligence macam Ahyat cakap tadi. Yeah. And saya suka apa yang Azim cerita tadi. Jangan rasa macam tertinggal, terdesak. Oh aku dah terlambat. Betul. Sebenarnya ni satu fakta pada tahun 2022, nak tahu tak, purata umur orang di US beli rumah. Agak-agaknya berapa umur? Cuba try test eksperimen teka. Ramai orang akan fikir it has to be at a young age. Oh, nama pun America kan, US kan. Sebenarnya data daripada National Association of Realtors, NAR, dia mendapati average first time home buyers age is 36 years old. 36 years old. So tidaklah kalau kita berumur 26 tahun kita dah rasa lambat. Sebenarnya
itu bukan reality. Reality dalam hidup memang you kena cukup kekuatan kewangan. Memang you kena cukup ilmu dan kemahiran. Baru you layak dan mampu dan selamat beli hartanah. So this is something interesting. Kalau dekat Malaysia ada dia punya ni. Malaysia maybe ada. Ya, maybe ada. So what do you guys think? What is the average age purata umur rakyat Malaysia beli rumah? Dan sepatutnya pada umur berapa rakyat Malaysia beli rumah pertama? Jawapan saya senang. Bila dia dah bersedia, belilah. 20-an tak bersedia, jangan beli. 30-an tak bersedia, jangan beli. 40-an baru bersedia. I mean, of course 40-an tu dah mungkin dah terlewat sikit because your financing pun dah kurang. But kita beli rumah bila kita bersedia. Okay, guys, we are so happy kita dapat masa. Azim Sulaiman, team di belakang tabir pun sangat-sangat committed. Thank you so much. Sahabat-sahabat semua, this is a really long podcast, Alhamdulillah. And akhir rasa sangat-sangat seronok berbual dengan Azim. Sampai akhir rasa macam nak panggil lagi Azim. Kita nak kupas maybe individual topics lah. Individual topic. Bukan hari ni topik dia sangat-sangat luas. Anak muda, kewangan dan hartanah is a very very broad topic. And I think Azim has done a good job. Boleh tak berikan tepukan kepada Azim? Alright. And Azim, yes, we enjoy your time. It's such a pleasure having you here. So macam mana kami boleh nak support Azim? Nak follow ke Azim? Ada apa-apa perkhidmatan atau produk yang kita boleh support Azim? Okay, so macam saya kenalkan diri tadi, saya dari segi profession sebagai seorang unit manager di Great Eastern Takaful Berhad di bawah agensi Al-Aqias. So kalau yang pendengar dan juga penonton untuk podcast Ahya Ishak Show ni, boleh follow social media saya sama dekat Facebook ataupun kat IG. Most of the time saya aktif dekat IG. So NX yes. X, So just search je Azim Sulaiman. So kalau ada yang nak bertanya, nak macam tadi Ayat cakap, sebab kita macam doktor, it depends. So kalau you rasa jawapan ni tak suit you punya yourself, so nak yang personal, so saya ada juga untuk buat sesi personal coaching lah. Nice. So berapa ribu tu harga dia? Berapa ribu tu yang itu kena PM tepi. Ada harga ke? Tak ada. Sesi personal coaching tu secara percuma sahaja. Wow, lagi satu tepuk khas untuk pendengar dan juga penonton podcast Ahya Ishak Show. So boleh DM dekat IG ke dekat Facebook ke, so bagi tahu saya daripada penonton ataupun pendengar podcast Ahya Ishak Show. So saya nak bertanya lebih lanjut, so boleh tak set appointment ataupun sesi Zoom. So kita sekarang online. So kalau you ada dekat luar KL sekalipun, dekat Sabah, Sarawak ke, so tak ada masalah, kita boleh bantu guide secara online. So I guess the coaching is lebih fokus kepada persiapan kewangan untuk beli sebelum beli hartanah lah. Beli hartanah. Especially yang 4 syarat tu lah. So nak tengok betul-betul adakah dia selamat untuk memiliki hartanah. Alhamdulillah. Wow. So kalau nak lebih lagi pasal hartanah, nak tahu hartanah tu bagus tak bagus, nak beli sesuai tak beli, tu kena buat kira-kira hartanah. Yang saya punya main specialist adalah dekat untuk kira-kira diri. So kalau kira-kira hartanah tu, kita kena jumpa pakar dia. So tu kena sign up kelas lain lah, apa yang program-program penjual hartanah so ada banyak. Almost program. Every other week, almost every other month kita ada program. But so thank you so much Azim. Kita akan bagi sahabat-sahabat semua boleh follow Azim and boleh reach out to Azim kalau nak nasihat tentang kewangan, persiapan untuk hartanah. So kita dah sampai ke akhirnya, tuan-tuan dan puan. Apa lagi topik-topik yang nak Ahyat bawa dan nak Ahyat ulas? Ataupun siapa guest? Siapa guest lagi yang kita nak jemput? Boleh mungkin cadangkan. Jemput Menteri Kewangan. Maybe why not? I mean it will reach that point one day, insyaAllah, kita doakan. And bagi mereka yang belum, so sila subscribe, follow Ahyat, follow kami di social media yang lain. And itu saja daripada kami. Jadikanlah perkongsian ini sebagai satu benda yang bermanfaat dan anda amalkan, insyaAllah memberi manfaat. Kami doakan agar anda dapat susun kewangan dengan cantik, dengan baik, agar akhirnya dapat membeli hartanah dengan bijak, selamat dan menguntungkan, insyaAllah. So sehingga kita bertemu dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye-bye.